Isu yang kami nak bangkitkan buat masa ini adalah berkaitan dengan satu rang undang-undang yang kita dipahamkan baru diluluskan dalam Dewan Parlimen, Dewan Rakyat sekarang ini, iaitu satu rang undang-undang yang bernama Rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing. Ini berkaitan dengan immunity of the foreign states. Ya. Rang undang-undang ini tahun 2023 walaupun diluluskan pada tahun ini. Ya. Untuk makluman rakan-rakan media, kami ahli-ahli parlimen khususnya daripada Perikatan Nasional hanya dipanggil Kelmarin pada pukul 1 sehingga pukul 2 petang 18 bulan Mac untuk diberikan semalam untuk diberikan taklimat oleh Yang Berhormat Menteri mengenai rang undang-undang ini. Lebih kurang pukul 4 rang undang-undang ini dibentangkan dalam parlimen dan semalam Yang Berhormat Menteri tak sempat habiskan penggulungan dan dibawa pada hari ini. Ramai, hampir ataupun lebih daripada 10 orang daripada pihak pembangkang telah berbahas bagi pihak kita untuk membahaskan rang undang-undang ini. Dan pada hari ini, saya ingin maklumkan apa yang berlaku pada hari ini. Pihak kami telah membangkitkan satu perkara untuk mendapat satu penjelasan, clarity daripada pihak kerajaan mengenai dua fasal saja. Dua fasal. Rang undang-undang dia panggil fasal, tak panggil section. Fasal 32, fasal 33 rang undang-undang ini yang mencadangkan section 32, section 33 dalam akta ni bila diluluskan berkaitan dengan kuasa diberikan oleh akta ini kepada Perdana Menteri untuk mengecualikan mana-mana negeri daripada mematuhi peraturan dan juga peruntukan dalam undang-undang ini. Yang kata kuncinya pengecualian, exemption. Power to exempt, kuasa untuk mengecualikan negara-negara luar ni daripada tertakluk kepada undang-undang ini. Jadi dalam hal ini, kami telah membandingkan peruntukan fasa 32-33 ini dengan negara-negara luar, termasuklah United Kingdom sendiri. United Kingdom ni telah buat tahun 78. Kita baru buat tahun 2023, 2024. Ini dalam UK. Kemudian kita juga merujuk kepada Australia 85 dan Singapura tahun 79. Dalam ketiga-tiga akta di tiga-tiga negara besar, negara Commonwealth, UK sendiri itu Commonwealth, dan dalam ketiga-tiga negara ini Perdana Menteri tidak diberi kuasa exemption, dia panggil restriction and extension. Samalah tu dengan power to exempt, tak diberi. Di Australia, bila menteri luar dapati ada negara-negara ni melakukan satu perkara yang tidak selaras dengan akta dan juga apa-apa pengecualian nak dibenarkan, Governor General Australia boleh mengeluarkan perintah itu. Bukannya Perdana Menteri, bukannya menteri itu sendiri. Di Singapura, Presiden Singapura hanya mempunyai kuasa untuk memberikan extension dan restriction. Di United Kingdom, Her Majesty Queen ataupun King sekarang ni hanya mempunyai kuasa untuk memberikan pengecualian ini. Tapi kita persoalkan kenapa di Malaysia Perdana Menteri. Walaupun menteri menjawab, dia kata di bawah akta ini ada Majlis Kekebalan Negara Asing yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Jadi kenapa majlis itu Perdana Menteri? Kalau majlis itu membuat satu perakuan, Perdana Menteri buat satu perintah. Tak kenalah. Sepatutnya kita cadangkan kita head of the state, ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong sepatutnya diberikan kuasa untuk memberikan pengecualian ini. Itu perkara-perkara yang dibangkitkan tadi yang bagi kita, Yang Berhormat Menteri yang membentangkan rang undang-undang ini tidak menjawab kebanyakan daripada soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen. Jadi saya rasa mungkin ahli-ahli parlimen Ketua Pembangkang nak ni. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Saya nak jelaskan di sini tentang beberapa perkara yang semua rakyat kena ambil perhatian di sini. Bila kita bincang tentang undang-undang, ia perlu dilihat dari segi keseluruhannya. Kita faham itu yang telah dijelaskan oleh Menteri. Kita kena baca daripada muka surat pertama sehinggalah muka surat akhir. Kita jelas, kita faham. Cuma
Yang kita nak adalah kerana bila kita nak masukkan satu undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing dalam negara kita, dia mesti mengikut segala apa yang diluluskan tadi. Walaupun tadi cara meluluskan itu dengan bulldoze begitu saja, itu bab lain. Tapi bab yang saya nak jelaskan adalah kerana ini akan menjadi satu undang-undang yang diguna pakai sampai bila-bila, kecuali kerajaan menukarkannya. Dalam fasal yang jelas tadi, iaitu 32 dan 33, power to exempt adalah sesuatu yang jelas yang diberikan kuasa penuh kepada Perdana Menteri. Saya nak baca di sini. The Prime Minister may, by order in the Gazette, exempt any foreign state from any of the provisions of this Act, subject to any condition or restriction as he may consider necessary or expedient to impose. Ini menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa kalau dia rasa nak exemptkan sesuatu negara itu daripada masa atau daripada undang-undang ini, tertakluk kepada apa yang ada, the provision yang ada dalam undang-undang ini, dia boleh bagi. Ini dah jadi one man show. Sebab itu kita nak check and balance. Yang kita nak check and balance ini adalah, okey, dia kata dah ada majlis. Majlis betul, dipengerusikan oleh Perdana Menteri, kita bersetuju. Tapi bila sampai kepada exemption, kalau kita baca daripada undang-undang ini, dia tak cerita pun tentang exemption. Dia cerita apa yang dia perlukan, majlis lakukan, okeylah. Tetapi exemption yang diberikan itu luas. Maka sebab itu kita nak supaya kalau dia nak bagi exemption, dia pergi berjumpa dengan Yang Bertuan Agong, menghadap dengan Yang Bertuan Agong, Yang Bertuan Agong bersetuju, baru dia jadi diberikan exemption. Itu saja. Bukan kita nak tolak undang-undang ini. Undang-undang ini baik, kita semua bersetuju. Tetapi the exemption is very important, critical here. Dan itu yang menyebabkan kita tak bersetuju dengan undang-undang yang dibuldus begitu saja. Maka kita ada ruang. Kita fikir ada ruang sebelum mendapat persetujuan. Salah seorang daripada ahli parlimen kita, iaitu Datuk Seri Ronald Kiandi daripada Beluran, bangun dengan standing order, buku dia pegang, dia kata to speaker, tapi speaker hanya bulldoze. Menunjukkan bahawa, hari itu lagi saya dah kata, jangan kita salah gunakan abuse of the majority dalam Dewan. Ini yang nampak sangat. Undang-undang yang kita buat ini, kalau kita gunakan abuse of majority, ini yang berlaku. Semua rakyat mahukan sesuatu yang baik untuk negara. Jadi sebab itu sebagai satu pasukan yang telah pun kita selidiki, walaupun lambat diberikan kepada kita, kita merasakan ada ruang untuk menambah baikkan undang-undang ini dengan memberikan satu penambahan, pinda satu saja yang kita minta. Perdana Menteri selepas berbincang atau berunding dengan Yang-Bertuan Agong may give his exemption. Itu yang kita nak perlukan. Jadi apa yang salahnya? Bukan kita nak tolak, kita kata tambah itu. Yang dia nak suka, biar Perdana Menteri. Ini yang saya nak rakyat dan kami semua persoalkan. Apa salah nak sangat ni? What's wrong with the Prime Minister when he just want to bulldoze? Tadi pun nampak, saya ingatkan, speaker pun bulldoze. Kami pun heran, what's wrong with this government? Is that wrong for you just to tambah untuk ada check and balance? Itu yang saya bangkit, rakan-rakan saya bangkit, dan kita persoalkan itu saja. Which is nothing wrong kalau mereka fikir dengan lebih bijaksana, lebih rasional, lebih berkepentingan untuk masa depan. I don't think they should just reject kita punya proposal. Proposal kita pun, kita nak kerajaan bawa semula, bawa dalam jawatan kuasa pilihan, buat semula, bawa balik dan kita sokong 100%, which is good for the country. Cuma itu saja, exemption yang diberikan is absolute power yang diberikan kepada Perdana Menteri yang kita rasa risau pada masa hadapan. Tadi pun
Saya dah jelaskan dalam Dewan bahawa saya kata saya tidak mahu besok ada bila seorang Perdana Menteri yang boleh squeeze. Saya guna ayat picit tadi, saya minta maaf lah. Tak salah ke picit, macam kena cubit. Saya takut Perdana Menteri kena cubit dengan the super power. Kamu nak mana kerajaan luar sana, you better give exemption. So dia bagi exemption kalau Agong nak kena picit. Pasal apa? It's got nothing to do with that. Sebab itu kita nak supaya terberikan Agong. Jadi siapa sahaja yang tadi yang setuju tu, kalau satu hari kena, dia bertanggungjawab lah bila dipersoalkan oleh Allah SWT nanti. Itulah yang saya ingin jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Ketua Whip, Ketua Pembangkang. Saya nak tambah dalam beberapa persoalan yang dibangkit oleh ahli Parlimen semalam yang Menteri tidak jawab dalam penggulungan, yakni berhubung dengan takrif pasal 4 berhubung makna negara asing yang dalamnya ada agensi dan pelbagai organ kerajaan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Pasir Gudang juga. Kalau mana kita khawatir dengan ada kekebalan ini, pelbagai aktiviti-aktiviti subversif, espionage boleh dilakukan di sebalik kekebalan ini. Ya, kita dah lihat dalam sejarah negara kita kes pembunuhan King Jong Nam. Kita dah lihat kes bagaimana virus Stuxnet yang dibawa oleh ejen Israel dan Amerika untuk meranapkan janakuasa nuklear Iran bermula dalam server di Malaysia. Jadi ada banyak episod-episod yang boleh dilihat sebagai ancaman kalau mana rang undang-undang ini tidak mengambil kira apa yang telah kami bangkitkan semalam. Jadi ini bukan perkara yang main-main sebenarnya. Jadi kami berasa marah dan sedih dan kecewa. Dan kita akan lawan mengikut saluran yang ada supaya pindaan dapat dibuat agar penambahbaikan ini kita dapat kemaskini, dan kita tak ada masalah untuk setuju. Kita bukan melawan undang-undang ini. Kita mahu akan datang kerajaan tidak dimangsakan dengan kelemahan-kelemahan Perdana Menteri. That's what we are worried about.